Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما yang dikasihi pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan kekuatan luar biasa kepada kita, sehingga memampukan kita untuk berada di sini. Baik itu anak-anak ambil kesempatan ini untuk nak ucapkan tahniahlah kepada kita semua. Karena apa? Karena Allah dorong kita, Allah bagi peluang kita untuk kita hadir bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi pengharapan setiap orang beriman. Sehingga kan Nabi sebut 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari akhirat nanti. Salah satu daripadanya rajulun mu'allaqun bil masajid. Maknanya lelaki yang hati-hati dia terikat dan terpaut dengan masjid ataupun dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alhamdulillah, tuan-tuan. Baiklah, kita dah minta supaya Allah dorong kita, Allah tunjuk kita, Allah bagi jalan kepada kita untuk kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dengan sebab itulah sekali lagi lah ana ucap tahniah kepada tuan-tuan kerana tak rasa jemu-jemu di bawah masjid. Tak rasa jemu-jemu. Tak pernah pun kita kata tak nak dah malam ni kah, hari ni kah, bulan ni kah. Kita duduk letak ke azam, kita akan bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keazaman yang kuat inilah sebagai sebab Allah nak bagi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni anak nak ajak sama-sama kita renung untuk diri kita bersama. Untuk diri kita bersama, iaitu berpeganglah atau berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para khulafaur rasyidin. Itu orang kita kalau sebut sunnah ni tuan-tuan, nampak makan aja. Sebab orang kita ni bab makan sunnah nombor 1. Buat makan sunnah nombor 1, tuan-tuan. Bagi tahulah apa saja makanan sunnah adalah di tempat kita dan kita buat ambil peluang. Alhamdulillah. Sebenarnya makan tu merupakan satu juzuk kecil sahaja daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita akan bincang dalam masa yang terhad ini, insya-Allah. Di mana dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan zafarat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub faqala rajulun inna hadha maw'idun muwaddi'in famada ta'hadu ilayna ya Rasulullah
usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa innaha dhallatun faman adraka dzalika minkum fa 'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hadis ini cukup menyentuh hati-hati kita. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami. Kata siapa? Kata Irbad. Yang mana nasihat Nabi yang menggerunkan hati dan mengalirkan air mata kami. Kata sahabat, kami dengar satu nasihat Nabi yang mana nasihat ini menggerunkan, sehingga ada di kalangan sahabat yang boleh mengalirkan air mata. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tapi kita hari ini kalau dengar nasihat ni tak banyak menangis tapi banyak ketawa. Sebab itu Nabi kata orang yang banyak gelak ketawa di dunia, di akhirat dia akan banyak menangis. Tapi orang yang banyak menangis di dunia, di akhirat dia akan ketawa. Itu disebutlah kepada kita. Kemudian dikatakan, ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kata dia, seolah-olah nasihat kamu ini merupakan nasihat selamat tinggal. Selamat tinggal. Apa maknanya? Nak berpisah. Maknanya bagi nasihat tu satu nasihat yang cukup berguna, yang menyentuh hati-hati para sahabat, sehingga sahabat kata nasihat ni seolah-olah nasihat perpisahan. Itu maksudnya. Sebagai satu nasihat selamat tinggal. Maka disitulah dikatakan, maka berilah nasihat kepada kami. Sahabat kata, tolong beritahu kepada kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah. Hak ni duk dengar sama dah kita. Hari Jumaat duk dengar khutbah, usikum wa iyaya bittaqullah, bertakwalah kepada Allah, duk dengar. Tapi takwa tu macam mana sebenarnya? Maka dikatakan kepada sahabat, Rasulullah kata, aku wasiatkan kamu bertakwa kepada Allah serta dengar dan taat, sekalipun seorang hamba yang menjadi ketua kepada kamu. Yang bagi nasihat itu ketua kamu. Sanya sesiapa yang hidup daripada kamu akan melihat satu perbalahan. Dengan itu wajiblah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan geraham kamu. Maknanya peganglah sekuat-kuatnya. Hendaklah kamu menjauhkan perkara-perkara yang baharu. Sesungguhnya bid'ah itu adalah sesat. Ini Nabi sebut. Nabi pesan kat kita, kalau ada orang yang memberi nasihat, sami'na wa ata'na. Kamu dengar dan juga kamu taat. Kamu maksud. Tak kira siapa yang memberi nasihat. Kadang-kadang yang memberi nasihat itu adalah ketua kita. Kadang-kadang yang memberi nasihat itu mak ayah kita. Kadang-kadang yang memberi nasihat itu anak-anak kita. Maka sami'na wa ata'na, dengar dan apa? Dan taat. Kata Nabi, sesiapa yang hidup daripada kamu akan melihat banyak perbalahan, ikhtilafan katsira. Maknanya
perbalahan, pergaduhan yang banyak. Maknanya selepas ini kata Nabi, kamu akan melihat orang berbalah bergaduh. Maka dengan sebab itu kata dia, di saat itu maka wajiblah kamu berpegang kepada sunnahku dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Peganglah sungguh-sungguh, dengan kata lain gigitlah dengan gigi gerham, maknanya pegang kuat-kuat. Baik itu kalau kita pegang dengan gigi gerham tu maknanya pegang sungguh-sungguh. Di saat mana? Di saat akan berlaku perbalahan nanti. Jadi anak boleh tengok ni tuan-tuan, hari ini berbalah tak habis tuan-tuan. Perbalahan yang teramat sangat, sehingga di saat ini melibatkan para ulama, di antara ulama para asatidah pun berbalah juga tuan-tuan hari ini. Allahu Akbar. Orang mari masjid pun balah, orang mari surau pun balah, duduk dalam masyarakat pun balah. Ada yang balah tu benda kecil ya. Balah kecil ya. Kih apa? Kih kucing berak dekat bawah. Kih kucing berak. Allahu Akbar. Bermaki hamu dalam geruk. Allahu Akbar. Bukan kita nak kata siapa salah, siapa betul tak. Tapi kes yang seperti itu pun boleh berbalah dan tidak bertegur siapa. Allahu Akbar. Inilah yang kita takut. Kita fikir secara waras benda tu tidaklah terlalu besar, tapi menjadi besar dalam masyarakat. Allahu Akbar. Inilah perbalahan. Apa yang ke atas ada ceritalah. Perbalahan yang amat. Maknanya daripada rakyat biasa sampai kepada pemimpin yang tertinggi sekalipun berbalah. Dalam suasana perbalahan itulah Nabi sebut, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. InsyaAllah kita selamat. Maknanya kita cari dan pilih jalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah dia cerita Rasulullah ni memberi nasihat setelah mana selesai subuh, iaitu dalam kuliah subuh. Kali kita kuliah subuh. Baik itu tuan-tuan, waktu subuh, mari sembahyang subuh, ada kuliah subuh, waktu ni cukup penting untuk kita nak dapat nasihat. Kita pun bagi-bagi kawan-kawan kita duk baca apa? Duk baca satu hadis sebagai satu peringatan. Cukup memberi kesan kepada kita. Baik itulah ulama kata, setiap hari bacalah satu hadis atau bacalah satu ayat Quran sekurang-kurangnya untuk peringatan. Nasihat ni kadang-kadang ada orang bagi, kita dengar. Kadang-kadang kita beri, orang lain dengar pun penting juga. Jadi dalam kes ini Nabi memberi nasihat dalam satu kuliah subuh yang mana dihadiri oleh para sahabat. Sahabat ni kalau ada kuliah ni maknanya tak tinggal. Macam kita lah, alhamdulillah. Ada saya kuliah, kita mengambil bahagian insya-Allah. Kadang-kadang dalam keadaan letih macam tuan-tuan lah ada setengah nak kerja daripada Kuala Lumpur baru balik letih. Tapi mari duduk ni, orang tanya boleh apa, tak tahu boleh tak boleh, tapi nak duduk. Sebab duduk itu dah ada nilai dah. Faham dah tahap kedua lagi, amal tahap yang ketiga lagi, jadi banyak tahap. Allahu Akbar. Jadi pada kali ini, pada kuliah ini dia katakan, para sahabat terasa seolah-olah kuliah subuh itu adalah kuliah subuh selamat tinggal. Banyaklah. Kadang-kadang di dalam apa? Di dalam Hajatul Wada' yang kita baca tu, orang Melayu panggil Haji Widang, ada Haji Wada' sebenarnya. Jadi yang ucapan Nabi tu, yang Nabi kata, wahai manusia, mungkin inilah nasihat aku, nasihat yang terakhir, dan selepas ini mungkin tak ada lagi. Dengar hak tu, sahabat-sahabat mengalir air mata dah. Maknanya penunjuk awal tu dah ada dah. Dah ada dah. Allah Allah. Ini dalam kuliah subuh terakhir ni, kata sahabat, seolah-olah kuliah subuh yang terakhir. Maka di saat itulah para sahabat minta
supaya diberi nasihat peninggalan kepada mereka. Maknanya nasihat selamat tinggal. Seolah-olahnya nasihat selamat tinggal. Sehingga disebutkan rasa gerun di kalangan sahabat tadi, sehingga mengalir air mata, merupakan kesan yang baik daripada nasihat dan kuliah yang didengar oleh mereka yang betul-betul beriman. Maknanya apabila kita niat yang betul, yang ikhlas, nak dapatkan ilmu, nak dapatkan pengajaran, di saat itu Allah akan bantu. Baiklah tuan-tuan, kita nak hadir majlis ilmu ke, kita nak mari solat ke, yang pertama sebelum kita langkah tu, maka kita nak perbetulkan dulu niat kita. Berbetulkan niat, dengan sebab niat yang betul itulah Allah akan bagi satu kebaikan kepada kita. Kata ulama, bagaimana Allah nak bagi satu yang baik sedangkan di hati kita sendiri pun tak baik. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, dalam nak buat kerja kebaikan ni, maka niat itu cukup penting. Bukan sembahyang saja niat, maknanya seluruh amal, seperti mana yang Nabi sebut, innamal a'malu binniyat. Semua amal kita bergantunglah kepada niat itu. Niat itu cukup penting. Baik itu apabila niat yang betul tu, insya-Allah dia mudah faham, dia mudah masuk. Kadang-kadang kalau niat tak betul ni, dia payah juga, ataupun mudah tapi mudah pula hilang, tuan-tuan. Dia jadi begitu. Ini antara yang disebutlah kepada kita di dalam hadis ini, insya-Allah. Maka itulah sebenar-benar sifat yang terpuji yang disebutkan oleh Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah sebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, ialah mereka yang apabila disebut sahaja nama Allah dan juga sifat-sifat Allah, gemetar hati mereka, takut, rasa takut kepada Allah. Allahu Akbar. 2 hari lepas nak tengok dalam satu video, dalam satu mahatafi, budak ni dalam lingkungan 6-7 tahun gitulah, tak lebih 8 tahun. Masa dia orang duk buat murajaah, budak-budak kat mahatafi ni duk buat murajaah. Budak ni, oleh yang nak kata 6-7 tahun ni, duk baca. Apabila baca sampai ke ayat tu, dia menangis. Sampai ayat tu, dia menangis. Akhirnya ustaz yang mari tanya, kenapa kamu menangis? Takut kat ustaz ke? Takut tak boleh ingat ke? Takut ustaz watak? Budak. Apa-apa dia kata, dia bukan takut ustaz bukan dia takut apa-apa. Tapi ayat ini dia menceritakan bagaimana dahsyatnya pada hari pembalasan. Hari pembalasan tu dahsyat. Dia baca ayat tu, dia faham. Dia baca ayat itu, dia merasainya. Yang kita dah baca lah, yang Allah sebut, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin apabila dia baca ayat-ayat Allah, gemetar hati-hati mereka. Ini tuan-tuan, Allah alam, kita dah baca asal macam-macam. Kita dah baca masa mana, kita tengok. Kadang-kadang kita baca pun sekadar baca aja. Kita tidak sampai ke peringkat yang Allah sebut wajilat qulubuhum. Hari-hari pun perlulah sama-sama kita perbaiki, sama-sama kita pakat-pakat perbaiki. Sebab maknanya tidak kesampaian lagi. Dan itulah apabila orang baca Quran, apa saja gerak kerja kita, dia suruh kita berhenti, ataupun dia suruh kita siap. Sebab Quran ni yang pertama orang baca, yang kedua kita dengar. Sebab itu dalam masyarakat kita ni dia kata ada majlis tadarus. Mana tadarus ni ada yang baca, hal lain dengar. Dia tak baca tapi dia dengar. Baru-baru ni kan dalam Ramadan baru ni ada ramai pakai duduk buat apa? Grup tadarus. A baca ayat sekian, B baca ayat sekian. Jadi ditanya apakah itu merupakan tadarus? Dan itu tidak dinamakan tadarus. Itu sepadan tilawah Quran, baca Quran, dapat pahala.
Tetapi tadarus ni ada golongan membaca, ada golongan yang dengar, yang faham dan yang mengerti. Maknanya yang dia tahu kawan baca salah, dia boleh pergi teguran membina. InsyaAllah itu tadarusnya. Hatta tadarus ni payah orang nak baca, minta takut kena tegur. Kata tegur-tegur. Ada yang macam tu. Allahu Akbar. Jadi inilah disebut wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ataupun hati-hati mereka ayat-ayat Allah, menjadikan mereka bertambah iman. Baca tadi dia boleh meningkatkan iman dan takwa. Inilah yang selalu anda diingatkan ketika mana satu majlis yang lain Nabi sebut sesungguhnya hati-hati manusia ni berkarat. Berkarat. Lalu para sahabat bertanya, wa majilauha ya Rasulullah, bagaimana nak rawat balik? Maka Nabi kata tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Maknanya baca Quran. Cuma nak baca Quran ni dia ada adab. Nak baca Quran ni dia ada adab. Anda dah tengok tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bagi adab dia ada 8 adab besar. Dan adab ni kadang-kadangnya kita tak ambil pegang. Apabila tak jaga adab, maka tidak kesampaianlah Quran yang kita baca tadi. Ini insya-Allah tu asal nanti kita baca tu balik tajuk tu. Adab-adab membaca Quran. Ramai orang baca Quran. Ramai. Tapi adabnya macam mana? Insya-Allah nanti kita akan sebutkan datang. Jadi inilah disebut kepada kita. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman, dan kepada Allah lah dua mereka bertawakal ataupun menyerah diri. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita masyarakat. Kemudian dia katakan nasihat selamat tinggal ni berarti nasihat itu amat berlainan sekali dalam dengan yang dia katakan yang penuh dengan pengajaran yang tepat dan lengkap yang menjadi ingatan abadi. Itu yang dimaksudkan selamat tinggal. Bukan kata selamat tinggal itu nak mati. Tetapi selamat tinggal itu sesuatu pengajaran yang cukup terkesan. Itulah kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dengar juga kuliah dan sebagainya. Nah, dengar banyak, masya-Allah. Kadang-kadang ustaz ni lebihan dia ni, ustaz ni kelebihan ni, masya-Allah. Tu siapa nama ustaz apa? Hak yang dok rajin pergi melawat, dok pergi sumbangan ke orang tu. Ustaz apa? Ibn dia kata yang selalu pergi berceramah. Masya-Allah. Dah. Dia bukan ceramah kuat apa pun, tapi apa yang dia sebut, apa yang disampaikan itu menyentuh hati-hati. Hatta dia boleh pergi kepada orang bukan Islam pun, dia boleh cerita dan dia boleh bagi sikit sumbangan. Dia bukan buat apa pun, tapi ini dalam bentuk dakwah bilhal dia bagi. Allah Akbar. Dia bagi. Itu di antara banyak. Kadang-kadang dia tak bercakap banyak, tapi dia praktik. Inilah yang memberi kesan. Allah Akbar, masya-Allah. Anda nak tengok apa yang dia buat, masya-Allah, memberi kesan. Mungkin ada orang lain tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Tapi maknanya adalah kelebihan-kelebihannya masing-masing. Itu di antara contoh-contoh yang berlaku dalam masyarakat. Jadi bagi kita hak tak boleh, hak lain pun ada hak kita boleh. Ada hak kita boleh. Ada kita boleh ni maknanya yang boleh kita bantu sahabat-sahabat kita, yang boleh kita bantu kawan-kawan kita, dan kita boleh menolong masyarakat kita. Terutama hari inilah, saat hari ini nanti. Anau tidak banyak, tapi adalah 2-3 orang hak saudara baru yang kita kenali dan sebagainya. Ada di peringkat hari ini, terpaksa bagi tahu. Maknanya nak makan petang tu, nak makan tengah hari, tak tahu lagi, tak ada duit. Maknanya begitulah keadaan yang berlaku hari ini. Sebab itu kalau kita tak boleh bagi banyak, kerana kata kita boleh bagi sumbangan untuk makan tengah hari ini. Nah, dalam RM10, RM15 kita katakan hak yang kita boleh bagi.
Kalau ada yang boleh lagi bagi banyak, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu kita ada tengok kita ni, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Putrajaya ni, Masya Allah. Tapi kalau kita turun balik, tengok kepada masyarakat di luar sana, Allahu Akbar, Masya Allah. Itu di antara yang boleh kita buat, yang boleh kita lakukanlah, Masya Allah. Ini disebutkanlah kepada kita, Masya Allah. Allahu Akbar. Maka dengan sebab itulah dikatakan juga haji wada' yang kita sebut tadi, karena ketika itu Rasulullah berpidato dengan pidatonya yang lengkap dan lebih tegas memberi intisari pengajaran Islam kepada para sahabatnya, Masya Allah. Ini di antara yang disebutlah kepada kita melalui hadis ini. Kemudian disebut lagi wasiat supaya bertakwa kepada Allah, berarti bertakwa menjaga diri daripada kemurkaan Allah. Jaga diri daripada kemurkaan Allah. Macam mana kemurkaan Allah ni? Maknanya kita laksanakan suruhan Allah dengan kita meninggalkan larangan Allah. Ini yang kita sebut sebagai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita ni, kita kata jangka hayat kita ni terbatas. Jangka hayat kita. Sebab itu kita ada sebut berapa lama agak-agak hayat kita. Kita pun tak tahu. Tak, sebab tak diberitahu. Samalah juga dengan kiamat, tak diberitahu bila berlaku kiamat. Tapi dia ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Samalah juga. Kita nak mati pun ada tanda-tanda dia. Setengah orang kata tak tahu pun tanda dia, tak ada tanda pun. Kita tak tahu, tapi ada tanda-tanda. Semua kita tahu ataupun tidak tahu. Itulah cerita seorang tabi'in. Satu ketika, bukan tabi'in lah, disebutkan seorang Nabi. Ketika mana malaikat mari ziarah dia, dia pun tanya, kamu datang ni nak cabut nyawa aku kah, ataupun kamu datang nak ziarah aku? Dia kata, aku datang nak ziarah kamu. Lalu kata Nabi ni, kalaulah kamu nak ambil nyawa aku, kamu bagilah dulu, ataupun hantarlah dulu urusan ataupun utusan kamu. Jadi berlalu satu masa, sampai ke satu saat malaikat ni mari, dia tanya pula, kamu bagi nak buat apa? Dia kata nak cabut nyawa. Kan dah aku sebut dah, kalau nak ambil nyawa aku pun bagilah, hantar dululah utusan, bagi tahu dah aku. Jadi malaikat kata, aku dah hantar dah utusan. Apa utusannya? Dulu kamu muda, sekarang kamu dah tua dah. Dulu kamu sihat, sekarang kamu dah sakit. Itulah utusan yang dihantarnya. Tanda-tanda tu dah ada dah. Itulah antara tanda-tanda orang tua, orang sakit tu tandanya nak mati dah. Tanda dia nak mati. Walaupun kita kata nampak sihat lagi, sihat pun tua dah. Jadi tua tu tanda nak mati, ataupun sakit tu tanda nak mati dah. Nampak duk sihat lagi, duk riyadhah kuat lagi, duk jogging kuat lagi, naik basikal kuat lagi. Naik basikal pun jatuh mati juga. Jatuh basikal, jatuh mati. Minggu lepas seorang sahabat berbasikal jatuh, orang muda, anak batu je jatuh tu. Basikal dia terlanggar, anak batu jatuh, patah tangan. Sana nak bagi sebabnya, maknanya mudah je. Jadi itu sebab itulah kita nak kena bersedia. Sebab itu dia kata, orang buat persediaan ni kena ikut macam mana para nabi dan para siddiqin. Maknanya bersiap siaga untuk mati bila-bila masa. Maka inilah diperlukan kepada persiapan tadi, bekalan dan sebagainya lah. Ini antara yang disebutkanlah kepada kita, Masya Allah.
Maka di dalam satu hadis ada dinyatakan kepada kita, innama ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya dia mengatakan taat itu adalah dalam perkara kebajikan, dalam perkara kebajikan. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita, yang dinyatakanlah kepada kita dalam hal ini. Kemudian disebut lagi di sana sunnah khulafa ar-rasyidin, berarti perjalanan ataupun fatwa-fatwa yang dijalankan oleh mereka. Bilangan khalifah mengikut yang muktabar ada 4 yang disebut Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Ini yang namanya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sebab itulah apa yang dibuat oleh apa ni para khulafa ar-rasyidin ini menjadi satu ikutan. Sebab itu kalau mari bulan Ramadan, orang duk tanya, pasal apa kita buat 20 rakaat tarawih sedangkan Nabi buat 8? Itulah kita baca sejarahnya. Yang memulakannya adalah Sayyidina Umar. Asalnya dia buat sendiri-sendiri, tetapi zaman Sayyidina Umar tu dihimpunkan, diadakan di masjid dan di surau yang menjadi satu bentuk jamaah itu. Maknanya Nabi kata peganglah dengan apa? Dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh berpegang. Ini 4 ni aja. 4 orang inilah yang digelar sebagai khulafa ar-rasyidin. Ini disebutlah kepada kita. Ini antara lain yang disebutlah kepada kita, insya-Allah. Adapun yang dimaksud dengan rasyidin ialah mereka yang mengenal hak, mengikut dan mengamalkan, karena mereka itulah yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Khulafa ar-rasyidin. Khulafa itu yang 4, rasyidin ini karena mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan kepada kita, kamu berpeganglah dengan khulafa ar-rasyidin ini, dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin ini. Diibaratkan gigit dengan gigi gerham. Maknanya berpegang sungguh-sungguh atau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dengan menjauhi perkara-perkara yang katakan tidak ada dasar asal dalam syarak. Hari ini orang mudah ikut, tuan-tuan. Mudah ikut. Anak duk fikir bahawa ni satu ajaran sesat. Adi Kahau, Ulu Kelang. Dia pernah dah ditangkap, pernah dah didakwa, pernah dah disabitkan, lalu dia dipenjarakan dah sekian lama. Dikatakan dah sedar, akhirnya dah lepas. Dah lepas dia balik bagi hak semula. Hak dia tu tak apalah dia. Tapi yang peliknya, ada lagi orang boleh ikut. Orang ramai boleh ikut, dan baru-baru ni termasuk pengikut dia juga ditangkap. Dia dah disabit dah, tahu dah kesalahan, tapi masih ada lagi orang ikut. Allahu Akbar, masya-Allah. Tak tahu dah mana. Allahu Akbar. Lalu yang bawa ajaran kuat itu orang pergi ayapin pada dulu di Terengganu. Ustazah Bani Azhar boleh ikut. Ustazah balik daripada Azhar boleh ikut juga. Sampai begitu Ustaz kita. Inilah yang kita nak kena cari ilmu, dan kita nak kena yakin dengan ilmu. Mana Cik Mat? Azhar dulu kah? Azhar dulu. Yang disebut kepada kita, hendaklah kita menjauhi perkara yang tidak ada dasar asal dalam syarak. Sehingga Nabi sebut, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Sesiapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama mengenai perkara yang tidak ada padanya, maka hendaklah ditolak. Mana yang tidak ada nas, yang tidak ada tempat sandaran. Ni banyak sangat kan. Banyak sangat mari bentuk-bentuk baru, ajaran-ajaran baru yang kadang-kadang kita tak dapat dari sumber yang jelas. Maka dengan sebab itulah dalam bab agama ni kita nak kena cari ahli dia.
Nak cari orang yang pakar dalam bidang dia. Maknanya itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir tadi Nabi kata kalau mengadakan sesuatu yang baru disebut sebagai bid'ah. Jadi disebut bid'ah ni dia ada dua. Satu bid'ah yang disebut mahmudah dan yang kedua dikatakan bid'ah mazmumah. Jadi yang mahmudah ni maknanya perkara baru tapi yang dipuji. Dan ada asasnya daripada sunnah. Seperti mana yang kita ambil cerita imam semasa salat tarawih bulan Ramadan, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar dengan memberi alasan itu adalah sebaik-baik bid'ah yang direka kerana ada nasnya, ada asalnya dari syarak yang mana menyuruh berbuat ibadat di bulan Ramadan. Ada asasnya. Cuma cara solat dengan syarak imam itu tidak pernah dilakukan sebelum. Maknanya di zaman Nabi tak ada, tapi ada di zaman Khulafa' Rasyidin. Jadi Nabi sebut berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah Khulafa' Rasyidin. Begitu juga dia kata kes bid'ah menghimpunkan dan mengumpulkan Quran dan mazhabat itu tak ada. Macam Quran kita hari ini. Quran ada tapi tidak dihimpun dan dibukukan. Kita hari ini macam-macam Quran. Quran di Indonesia ada, Arab ada, yang berwarna ada, yang ada hukum, yang ada semua Quran hari ini. Orang baca tak ada. Quran ada, orang baca tak ada. Anda teringat dulu mula-mula pergi ke ke Kamboja. Orang Kamboja nak sebut masa tu dia orang Quran di masjid ni ada 1-2 ya. Ada tahun awal 2000 mana dah pergi. Jadi masing-masing duk berebut dah nak ambil. Kawan ni baca, kawan ni tak boleh lah, duk tunggu kawan ni ambil baru boleh baca. Pergi 2-3 tahun ke belakang ni Quran macam kita juga banyak. Quran banyak tapi tak ada pula orang baca. Itu dah. Quran banyak kan. Tak ada sebab. Ada sebab Quran hari ini ada yang berwarna, masya-Allah. Tadi anak mau pergi di Nasrul Quran. Ada nak beli Quran sikit. Nak tengok, masya-Allah, macam-macam betul. Cantik-cantik pula. Saya tanya, dia kata hati Quran untuk hadiah. Untuk hadiah. Okeylah hadiah tu. Tapi hadiah tu kena baca ada. Kalau baca hadiah dia tak baca ni. Hak ni ada tajwidnya, hak ni ada terjemahannya, ini ada prakatanya, ada semua. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi dengan sebab itulah dia sebutlah kepada kita iaitu Al-Quran itu sendirilah, cuma tu berbeza dari situ. Kemudian yang disebutkan Quran yang dihimpun itulah yang ada pada hari ini, masya-Allah. Dulu kalau kita boleh Quran pergi ke Mekah dapat yang Saudi bagi itu sonok dah. Oh tapi sekarang ni dikatakan pencetakan Quran yang terbesar selepas di Madinah di Malaysia. Tapi ada lagi orang Putrajaya tak pergi juga lagi. Kena pergi dan tak tengok. Orang Putrajaya, orang tanya kata ada Nasrul Quran kat Putrajaya kat mana? Tak pasalnya kok. Dia pun tak tahu juga Nasrul Quran ada kat kat Putrajaya. Sekarang pergilah sekali tengok Quran-Quran yang ada di sana. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu disebutlah kepada kita. Sedangkan bid'ah mazmumah ni maknanya perkara baru yang dicela yang tidak ada asalnya dari syarak. Seperti mana yang hari inilah yang ditimbulkan berbagai-bagai dari segi akidahnya, segi ibadat dan sebagainya lah. Sehingga dia kata berzikir dengan mengingati gambar-gambar turun. Ramai zikir, masa duduk zikir tu bayang tengok Tok Guru duduk bersama. Itu berlaku apa? Itu yang kita sebut katanya Haji Kahar yang mengaku kata Rasul Melayu pun orang percaya juga. Iaitu antara lain lah yang disebutlah kepada kita. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak dapat kena pasti ini yang mana bid'ah, yang mana bid'ah dalalah atau bid'ah mazmumah dan juga mahmudah ini tidak dapat dikenali kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak dapat kecuali dengan cara kita belajar. Insya-Allah mudah-mudahan
dengan usaha kita yang sedikit ini sebagai sebab Allah nak bagi kekuatan dan kita nak menambahkan lagi ilmu kita dari masa ke semasa, insya-Allah. Ingat, Nabi kata di akhir nanti akan berlaku satu perselisihan yang amat dahsyat. Di saat itu maka kamu berpeganglah dengan sunnah aku dan sunnah khulafaur rasyidin. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir dari jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu daripada anak sendiri. Dia nak minta maaf banyak-banyak dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berjumpa lagi pada masa yang akan datang dengan izinnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya 'aliman ma fis sudur akhrijna ya Allah min al-dhulumati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.